الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu sekali lagi para pendengar rancangan Khazanah Ilmuwan yang saya muliakan. Pada kali ini kita sudah berada dalam siri yang ke-32. InsyaAllah kita akan menyambung lagi perbicaraan kita tentang masalah ghurur. Tentang persoalan ghurur, yakni persoalan tipu daya yang menimpa manusia. Seperti mana yang dibahaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau yang bertajuk Kitab Dhammil Ghurur. Kitab yang menyatakan kecelaan ghurur itu. Yang merupakan salah satu daripada kitab-kitab yang terkandung dalam Ihya Ulumuddin. Pada minggu yang lalu kita bahaskan tentang golongan yang tersilap faham tentang makna fikih. Jadi apabila tersilap faham makna fikih itu, maka tersilaplah keutamaan dia. Tersilaplah keutamaannya dalam mencari ilmu. Jadi kesilapan dia itu dari segi ilmu itu adalah disebabkan dia faham fikih itu sebagai fatwa. Itu kesilapan dia yang pertama. Dia bila sebut fikih, dia ingat itu ilmu fatwa. Ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam. Itu sahaja. Maka itu sahaja yang dia tuntut. Dan dia meninggalkan ilmu yang sebenar, yakni ilmu yang terkandung dalam kitab Allah, ilmu yang terkandung dalam sunnah Rasulullah. Fikih tentang kitab Allah, fikih tentang sunnah Rasulullah. Jadi kesilapan dia yang terbesar adalah menyempitkan makna fikih itu hanya kepada satu aspek daripada ilmu-ilmu agama. Jadi itulah yang berlaku dan itulah yang ditegur oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan itulah yang berleluasa pada hari ini, pada zaman kita. Yang kita sebut sebagai ulama. Ulama itu sebenarnya mereka itu tidak lebih daripada fuqaha. Orang yang belajar hukum hakam sedikit sebanyak. Maka itulah yang kita sebut sebagai ulama. Sedangkan hakikatnya mereka ini amat jahil tentang agama. Yang mereka tahu hanyalah perkara-perkara yang bersifat permukaan sahaja. Tidak mendalam dan tidak memiliki kefahaman yang boleh ditumpang oleh umat Islam. Yang boleh membantu umat Islam menjawab persoalan, boleh membantu umat Islam menghadapi cabaran semasa. Itu tidak berlaku. Kerana ilmu yang mereka ada itu terlalu sempit. Terlalu sempit. Jadi orang yang menyempitkan ilmu ini, kita kembali kepada kenyataan Al-Ghazali. Mereka yang menyempitkan ilmu kepada fikih. Dan fikih itu disempitkan pula kepada fatwa semata-mata. Mereka gemar mentomah. Maka kata mereka kepada kaum muhaddithin. Mereka yang meriwayatkan hadis. Kata mereka kepada kaum muhaddithin, mereka itu hanya penyampai khabar dan pembawa kitab. Sedangkan mereka tidak memahaminya. Itu kata mereka. Jadi mereka tak mengaji hadis, melainkan beberapa perkataan Nabi SAW yang ada kena-mengena dengan hukum hakam sahaja. Sedangkan hadis-hadis Nabi itu merangkumi Islam keseluruhannya. Banyak lagi perkara yang dia tidak tahu. Kalau sekadar tahu hukum, sekadar tahu halal haram, maka banyak lagi yang dia tidak tahu. Dia juga meninggalkan ilmu mendidik akhlak dan fikih tentang Allah. Ini fikih juga. Fikih dalam erti kata kefahaman. Sedangkan fikih yang mereka fahami hanya semata-mata fatwa, hukum hakam. Jadi Imam Ghazali nak luaskan balik mana fikih itu. Mereka meninggalkan fikih tentang akhlak. Fikih juga. Fiqhul akhlak. Dia ada ilmu tentang akhlak. Fikih tentang Allah. Yang ni disebut sebagai al-fiqhul akbar. Fikih yang lebih besar. Fikih agung. Jadi fikih yang tentang hukum hakam itu, itu fiqhul al-fiqhul asghar. Fikih kecil. Jadi
Kalau kita nak faham tentang Allah Ta'ala, maka kita kena tahu perkara-perkara yang berkaitan dengan sifatnya, perkara-perkara yang berkaitan dengan af'alnya. Jadi, perkara-perkara itu adalah merupakan apa yang membawa kepada sifat-sifat dalam diri. Bila kita kenal sungguh sifat-sifat Allah, yakin sungguh, kenal sungguh, maka dari situlah akan terhasilnya takut. Takut kepada Allah. Ini mengaku takut kepada Allah. Allah pun tak kenal macam mana dia takut. Takut terhadap kehebatannya. Tahu Allah dengan kenal sifat-sifatnya itu, maka kita merasai gerun terhadap kehebatan Allah. Khusyuk dan membawa kepada takwa dan lain-lain juga. Lain-lain sifat-sifat yang mahmudah itu. Nak kena kenal Allah Ta'ala. Barulah terbentuk dalam diri manusia itu sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Jadi orang yang begini, orang yang menafikan ilmu-ilmu selain daripada ilmu fatwa, kita akan dapati mereka ini tidak bimbang terhadap Allah. Mereka inilah yang pegang kuasa. Mereka inilah yang pegang jawatan-jawatan pentadbiran. Daripada dulu pun sampai ke sekarang. Yang mereka tahu hanya semata-mata fikih yang berkaitan dengan hukum hakam. Tidak fikih yang berkaitan dengan mengenal Allah. Tidak fikih yang berkaitan dengan mengenal diri, membentuk akhlak, kepribadian. Tidak tentang perkara itu. Maka mereka tidak ada kebimbangan kepada Allah. Tidak bimbang terhadap hukuman Allah. Tidak bimbang terhadap kemurkaan Allah. Tidak bimbang terhadap janji-janji Allah. Bahkan mereka inilah yang kuat ghururnya. Kuat ghururnya. Ghurur kepada Allah. Kenapa? Kerana mereka percaya bahawa Allah pasti akan merahmati mereka. Allah pasti akan memberikan kepada mereka kedudukan yang istimewa. Sebagaimana kedudukan yang mereka nikmati dalam dunia ini. Kenapa? Kerana mereka lah alim ulama. Kerana mereka lah menjadi tunggak agama. Kerana mereka lah yang menjadi tempat rujukan masyarakat. Perihal amalan-amalan agama mereka. Nak tahu pasal sembahyang, pergi tanya mufti. Nak tahu pasal zakat, ada orang yang jaga zakat. Nak tahu pasal pesaka, ada orang yang ahli dalam bidang pesaka. Jadi sehingga mereka merasakan bahawa mereka ini memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Dan kalau tidak kerana keahlian mereka dalam bidang hukum hakam ini, nescaya terabailah soal halal haram. Habis orang melanggar hukum halal haram. Jadi orang tahu halal haram ni dengan sebab kami semua, sangkaan mereka. Tetapi masalahnya bukan ilmu tentang halal haram itu yang kita persoalkan di sini. Yang kita persoalkan adalah perbuatan mereka meninggalkan ilmu yang lebih penting. Itu yang kita persoalkan. Itu yang Imam Ghazali persoalkan. Ilmu yang lebih penting, ilmu yang lebih besar, mereka tinggalkan. Dan mereka sangka ilmu fatwa itulah yang terpenting dan terbesar. Maka akibatnya orang itu menjadi lupa dan terpedaya. Dan sebab ghururnya itu adalah kerana dia menyangka apa yang disebutkan dalam hadis-hadis tentang kemuliaan ilmu fiqh. Memang ilmu fiqh ini ada kedudukan yang istimewa kalau kita rujuk kepada hadis-hadis. Tetapi masalahnya dia tidak tahu bahawa fiqh yang dimaksudkan itu apa. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan memberikannya fikih tentang agama. Itu makna yang umum. Tetapi telah dirosakkan makna itu dengan disempitkan fikih fid din itu kepada fikih fil ahkam. Dia hanya mengetahui hukum hakam dan agama itu sudah difahami sebagai himpunan hukum hakam semata-mata. Dan ahli agama itu adalah ahli hukum hakam. Dan pemimpin agama itu adalah pemimpin dalam bidang hukum hakam. Ini adalah merupakan punca kepada kesilapan. Mereka tidak sedar bahawa fikih yang dimaksudkan dalam ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW itu adalah merujuk kepada ilmu yang memberi kefahaman tentang Allah.
yang mengenalkan kita kepada sifat-sifat Allah, yang mendatangkan rasa takut dan harap, dan membangkitkan rasa bimbang dalam hati, dan mendatangkan ketakwaan. Itu makna fiqh. Kerana Allah Ta'ala telah berfirman. Firman ini disebut oleh Imam Ghazali dalam perbincangan ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidaklah betul dan elok orang-orang yang beriman keluar semuanya pergi berperang. Tak elok semua keluar pergi berperang. Oleh itu hendaklah keluar sebahagian sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang-orang yang tinggal itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut di dalam agama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya yang keluar berjuang. Apabila orang-orang itu kembali kepada mereka, mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga dari melakukan larangan Allah. Surah At-Taubah ayat 122. Jadi dalam ayat ini disebut perintah supaya satu golongan manusia liyatafaqahu fid din. Satu golongan manusia mendalami ilmu agama. Apa tujuannya? Liunziru qaumahum. Dengan ilmu itu dapat mereka memberi peringatan agar mereka semua takut kepada Allah. Peringatan yang membawa kepada takut. Itu kata inzar. Jadi ilmu yang boleh menghasilkan peringatan ini bukan ilmu fatwa. Kerana tujuan ilmu yang terkandung dalam ilmu fatwa itu adalah untuk memelihara harta benda umpamanya. Dengan syarat-syarat muamalat. Ilmu-ilmu tentang muamalat. Ada juga ilmu yang tentang jinayah. Dan tujuannya untuk memelihara tubuh badan manusia daripada kerosakan, daripada dicederakan, untuk mencegah pembunuhan. Maka di situ ada hukum yang berkaitan dengan qisasnya, ta'zirnya, diatnya, hududnya. Sedangkan apa yang kita katakan harta, kalau kita bandingkan dengan perjalanan manusia di jalan Allah, manusia ni semua ni, kita semua ni adalah merupakan salik yang berjalan di jalan Allah. Maka di mana duduknya harta bagi seorang salik? Harta itu adalah merupakan alat, manakala tubuh badannya adalah merupakan tunggangan. Harta yang perbahasan tentangnya dalam ilmu muamalat, dan tubuh badan yang perbahasan tentangnya kita boleh dapati dalam perbincangan hukum-hukum yang berkaitan dengan jinayah. Itu adalah merupakan alat-alat sahaja. Jadi ilmu yang berkaitan dengan harta, berkaitan dengan keselamatan tubuh badan, jadi itu ilmu alat. Berbanding dengan ilmu tentang perjalanan itu sendiri. Jadi ini ilmu yang penting. Ilmu yang penting adalah ilmu yang membawa kepada kenal jalan itu. Kenal jalan yang akan, yang sedang kita lalui itu. Dan ilmu yang mengajarkan kepada kita bagaimana menghapuskan penyakit-penyakit hati. Kerana penyakit-penyakit hati ini adalah merupakan halangan kepada perjalanan. Halangan kepada perjalanan. Ilmu ini mengajarkan kepada kita mengenal sifat-sifat yang tercela. Ilmu tentang perjalanan tadi. Menghapuskan penyakit hati. Menghapuskan sifat-sifat tercela. Kerana apa? Kerana sifat-sifat yang tercela ini adalah merupakan hijab di antara seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Bagaimana kalau sekiranya seorang itu mati dalam keadaan hatinya masih tercemar dengan sifat-sifat tadi. Sifat-sifat yang diibaratkan sebagai hijab tadi. Mati dalam keadaan terhijab daripada Allah. Bagaimana dia nak menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan dia mati dalam keadaan terhijab. Tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka bandingan orang ini, yakni orang yang kita sebutkan tadi, sebagai mereka yang berpada dengan fatwa. Dia tahu hukum hakam sikit sebanyak dah cukup dah. Dah tak ada dah benda lain. Yang dia tahu nak menghukum aja. Kalau boleh tangkap, nak menangkap orang saja. Kalau boleh denda, nak mendenda orang saja. Ini masalahnya bila mereka ni memegang jawatan sebagai pihak berkuasa agama. Ada kuasa tapi sebenarnya tak ada agama. Ini masalahnya. Jadi apa bandingan mereka yang diberikan oleh Al-Ghazali rahimahullah?
orang yang ahli fatwa ni, yang berpada dengan ilmu fikih, adalah seumpama seorang yang berpada dalam mencari jalan mengerjakan haji kepada ilmu menjahit kantung air dan stokin. Itu bandingannya. Orang nak pergi buat haji ni ada bekalan-bekalan yang mesti dibawa. Tapi salah satu daripada bekalan itu pentinglah juga air. Jadi kalau kita nak bawa air, kita kena ada bekas dia tu. Jadi zaman dahulu bekas untuk mengisi air ni dibuat daripada, tak silap saya, kulit kambing. Tapi dia ada cara menjahitnya tu supaya air tu tak keluar, tak kena cara keluar air tu. Jadi itu orang yang mahir saja boleh buat macam tu. Orang yang ada keahlian. Jadi ada ilmu tentang menjahit kantung air. Kemudian ilmu menjahit stokin, ialah pakai stokin dalam perjalanan itu. Jadi kita tidak nafikan bahawa tanpa ilmu tentang dua perkara ini. Ilmu menjahit kantung air, ilmu menjahit stokin, mungkin haji tidak dapat dikerjakan. Akan tetapi kalau seorang itu berpada dengannya, kalau nak pergi haji, maka dia belajar dua perkara ni, yang lain dia tak nak belajar. Dia belajar buat stokin, dia belajar buat kantung air. Yang lain dia tak nak belajar. Ini yang kita maksudkan dengan berpada. Maka kalau dia hanya berpada dengan dua ilmu ini, dia tidak akan mencapai haji ataupun mengetahui jalan mengerjakannya. Jadi persoalan ini telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab ilmu. Imam Ghazali telah bahaskan tentang kedudukan ilmu masing-masing tu di mana. Ilmu fiqh duduk di mana, ilmu kalam duduk di mana. Jadi masing-masing itu ada martabatnya yang tersendiri. Ada ilmu yang menjadi syarat kepada ilmu yang lain. Jadi penting diketahui kedudukan ilmu itu masing-masing. Penting kita memiliki peta dalam fikiran kita, peta ilmu. Supaya kita tahu apa yang besar, matlamat terbesar yang kita ingin capai. Apa dia matlamat sementara yang kita mesti capai demi mencapai matlamat yang besar itu. Jadi dalam perkara inilah ramai manusia yang telah tersilap. Ramai manusia telah tersilap bukan kerana mereka mengabaikan ilmu, akan tetapi mereka silap faham tentang makna ilmu. Dan daripada silap faham itu, maka mereka silap letak. Silap letak kedudukan ilmu yang mereka pelajari itu, sehingga lupa apa dia martabatnya dan apa dia ilmu yang martabat yang tertinggi, yang mesti dicapai oleh setiap penuntut. Inilah yang berlaku pada hari ini. Berleluasa sekali. Kalau pada zaman Imam Ghazali rahimahullah pun sudah disebut sedemikian. Maka pada zaman kita ini, pada zaman kejahilan itu berleluasa, maka lebih-lebih lagi lah. Dengan sebab itulah kita bawa perbincangan tentang perkara ini untuk mudah-mudahan ia menjadi renungan kepada kita semua. Termasuk dalam golongan mereka yang salah pilih ilmu. Salah pilih ilmu dan berpada dengannya. Termasuk juga adalah mereka yang dalam soal ilmu fikih itu hanya berpada dengan perkara khilafiyah. Ini satu lagi. Yang tadi fatwa. Ada juga manfaat. Fatwa tentang itu, fatwa tentang ini. Yang ini memang dia saja cari perkara-perkara khilafiyah. Fikih dalam erti kata hukum hakam itu memang dah besar juga. Tapi itu pun kalau dibandingkan, dinisbahkan dengan ilmu Islam itu secara keseluruhan, maka ia hanya satu juzuk. Dan di bawah fikih yang difahami sebagai undang-undang ataupun hukum hakam itu, ada cabang-cabang halusnya lagi. Satu daripadanya adalah perkara-perkara khilafiyat. Ada orang yang mendabik dada sebagai pakar dalam bidang khilafiyat. Dan dia berbangga dengan kedudukannya tetap sebagai seorang pakar khilafiyat. Dia jadi pakar dalam masalah khilaf. Kita sebut je satu masalah, dia boleh sebut 1001 macam khilaf. 1001 macam khilaf. Dan dia sangat berminat mempelajari jalan perdebatan. Dia suka berkhilaf, maka dia suka tengok
menyelidik tentang perdebatan. Macam mana cara nak menang perdebatan? Macam mana nak mengalahkan musuh dalam perdebatan? Macam mana nak mempertahankan pendirian kita apabila kita berbahas? Maka siang malam, ahli ilmu khilaf ini, kerja dia hanya menyelidik percanggahan dalam mazhab. Dia cari masalah percanggahan. Masalah-masalah yang di mana ada persepakatan, yang itu dia tak kisah sangat. Yang tu buat apa tak ada kontroversi. Dia nak yang kontroversi. Maka dia cari percanggahan dalam mazhab yang berbagai. Kemudian dia kaji di mana kelemahan-kelemahannya setiap suatu pandangan. Kemudian dia, kalau ada peluang, dia akan cuba tunjukkan kepandaiannya menyerang pandangan-pandangan itu. Sedangkan ini adalah pandangan-pandangan kecil. Jadi dia nak tunjuk pandai. Tengok Imam Ghazali, begini. Tengok Imam Syafi'i, begini. Dia cari masalah-masalah yang cabang-cabang, yang kecil-kecil. Jadi orang yang tidak tahu menyangka orang ini adalah seorang ulama besar. Kenapa? Tengok, dia telah menunjukkan di mana kelemahan Imam Ghazali. Dia telah menunjukkan di mana kelemahan Imam Malik dan juga imam-imam yang lain. Maka dengan cara itu, mungkin dia dapat meletakkan dirinya pada pandangan orang yang jahil, pada pandangan orang awam, seolah-olahnya buat pertama kali umat Islam menyedari kelemahan yang wujud dalam pandangan-pandangan imam-imam besar ini. Ini adalah merupakan suatu penyakit. Ini adalah merupakan satu penyakit yang menjadi kegemaran golongan yang suka kepada perkara-perkara khilaf. Nama pun khilaf, maka bila khilaf, di situ ada perbezaan-perbezaan pandangan. Bahkan dalam satu mazhab pun kita akan jumpa 2-3 pandangan. Dalam satu mazhab. Apatah lagi kalau kita buat perbandingan keempat-empat mazhab umpamanya. Tentunya lebih banyak percanggahan dan juga perbezaan. Akan tetapi ada orang yang mengambil kesempatan daripada perbezaan ini untuk mendapat kredit, untuk mendapat nama. Jadi mereka ini pada fatwa Imam Ghazali, kita namakan fatwa lah. Pada fatwa Imam Ghazali adalah seumpama haiwan pemakan manusia. Sifat mereka ni sebagai haiwan pemakan manusia. Tabiat mereka adalah menyakiti dan kesukaan mereka adalah kebodohan. Tabiat mereka menyakiti. Macam rimau. Siapa boleh bergurau dengan rimau tanpa mendapat penyakit? Dan kesukaan mereka adalah kebodohan. Mereka sukalah orang yang bodoh. Kerana orang yang bodoh akan menyangka mereka cerdik. Dan mereka tidak mahukan ilmu melainkan semata-mata apa yang diperlukan untuk bertengkar sesama mereka. Jadi ini, ilmu yang mereka fahami itu adalah, yang mereka kehendaki itu hanyalah ilmu yang berkisar sekitar perdebatan, pertengkaran. Ini pun ilmu yang pada hari ini, ilmu yang menjadi asas kepada orang yang jadi lawyer. Orang yang nak jadi lawyer, dia kena ada ilmu ini. Macam mana nak berdebat dan mengalahkan musuh dalam perdebatan. Nak pusing kok mana. Tujuan dia, apa cara sekalipun aku mesti menang dalam perdebatan. Jadi setiap ilmu yang mereka tidak perlukan untuk perdebatan, seperti ilmu tentang perjalanan menuju Allah, ilmu yang mengajarkan kita bagaimana menghapuskan sifat-sifat yang keji, dan menggantikan sifat-sifat itu dengan sifat-sifat yang terpuji, maka ilmu-ilmu begitu mereka tak pandang. Ilmu yang sebegitu mereka tolak. Mereka anggap sebagai khayalan, sebagai cerita-cerita tukang nasihat. Jadi ilmu-ilmu begitu tidak ada prestige bagi mereka. Apa yang benar, apa yang penting di sisi mereka adalah mengetahui titik-titik pertelagahan, titik-titik khilaf di kalangan pihak-pihak yang berdebat. Jadi mereka ini kerja mereka siang malam mengumpulkan apa sahaja persoalan yang ada padanya khilaf dalam ilmu fatwa. Jadi mereka ini pada hakikatnya telah menyibuk dalam perkara yang bukan fardu kifayah pun. Bahkan keseluruhan perkara berkaitan perdebatan dalam fikih
adalah merupakan perkara bid'ah yang tidak diketahui oleh kaum salaf. Sedangkan kalau kita hanya merujuk kepada dalil-dalil hukum, semuanya telah diketahui dalam mazhab, iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Dan memahami makna-maknanya sudah memadai. Sedangkan helah-helah perdebatan yang ada berbagai-bagai nama pula. Bagai-bagai nama bagaimana untuk memenangi perdebatan. Ditulis tentang perkara ini. Semuanya dicipta bagi memenangi perdebatan. Bagi mengalahkan musuh. Bagi mendirikan asas perdebatan. Maka orang-orang yang melibatkan diri mereka dengan perkara-perkara ini, sehingga mereka lupa kepada tujuan sebenar ilmu itu dituntut, maka mereka ini telah kita nyatakan sebagai golongan yang telah ghurur. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita tentang golongan lain pula pada minggu hadapan. Golongan lain pula daripada kalangan ahli ilmu. Sehingga bertemu lagi. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.